Fahakadha kana yaf'al akabir min a'immatid din. Yang kedua, dalam kita nak melaksanakan, mempraktikkan hadis yang kita bacakan tadi. Pertama, kita kena ada seorang syekh, seorang guru yang kita lazimi, yang kita betul-betul pegang dia, yang kita bersahabat dengan dia. Yang kedua, katanya Al-Imam Al-Ghazali, hendaklah kita mempunyai seorang rafiqan salihan aliman, seorang sahabat, seorang teman yang saleh, yang punya ilmu, yang akan senantiasa menasihati kita, memperingatkan kita tentang perkara-perkara yang harus kita perbaiki dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Bertepatan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, kita ni tuan-tuan, agama kita tu, cara kita beragama, bagaimana kita beramal dengan agama, sebenarnya salah satunya ialah mengikut seperti mana siapa yang kita bersahabat dan berkawan, dalam lingkungan siapa kawan-kawan kita tu. Tuan-tuan dan puan, hendaklah kamu lihat betul-betul, kata Nabi, perhatikan yang kamu nak jadikan sahabat kamu tu siapa, yang kamu nak jadikan kawan teman kamu tu siapa. Tuan-tuan, kita nak duduk dalam lingkungan yang macam mana? Kalau kita duduk dalam lingkungan orang yang mencintai agama, orang yang taat pada perintah agama, orang yang patuh pada perintah agama, kita akan terpengaruh dengan perangai itu. Tapi kalau kawan-kawan kita tu orang tak peduli hal yang haram, orang yang menentang perintah agama, orang yang tidak punya cita-cita Islam, tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun akan jadi orang yang tak peduli pada agama. Faham tuan-tuan dan puan? Kalau jumpa aja yang menjadi tajuk perbincangannya apa? Dunia lah. Kan? Waktu mana bincang untuk agama? Waktu mana bincang soal akhirat? Tuan-tuan dan puan, sedangkan kita ni sebenarnya perjalanan dunia ni singgah aja. Tempat akhir kita di mana? Akhir sekali kita akan ke mana? Akhirat. Akhirat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan balik kepada Allah Ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan bila kita balik sampai kepada Allah, apa jua yang kita lakukan di dunia ini akan Allah Ta'ala bentangkan di hadapan kita. Cuba bayangkan tengok kita balik kepada Allah besok di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, yang kita bawa balik semuanya mukhalafah, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhirnya, yang ketiganya, bukan. Wa yaqulu Umar radhiyallahu anhu, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Wa kana yas'al Salman an uyubihi radhiyallahu anhu lamma qadima ilayhi wa qala lahu ma alladhi balaghaka anni mimma karihtuhu fasta'fa. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah mencintai orang-orang yang sanggup datang jumpa saya dan bagi tahu pada saya di mana kekurangan saya. Upaya tuan-tuan nak cari orang macam ni. Ni orang yang paling tegas ni, orang yang paling garang. Silap sikit tempelin, silap sikit terajar, silap sikit tuan-tuan cabut pedang, pantang silap pedang saja. Ni Umar. Tuan-tuan, ada seorang pergi jumpa Nabi, tak puas hati dengan keputusan Nabi, pergi jumpa Abu Bakar, tanya fatwa Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, aku berfatwa seperti mana fatwanya Rasulullah. Tak puas hati lagi, pergi jumpa Umar. Jumpa Umar kata, kamu tak berpuas hati dengan fatwa Rasulullah? Ya, tak puas hati. Itu muslihat, kata Umar. Masuk dalam, ambil pedang, dipotongnya kepala orang di depan rumah. Tuan-tuan sekalian, itu ketegasan Umar. Tapi kata Umar, ijtihad depan rakyat saat dia menjadi Amirul Mukminin. Siapa-siapa yang boleh datang berjumpa saya lalu menunjukkan kelemahan diri saya akan beri dia hadiah. Bahkan dia pernah mendengar Salman Al-Farisi ada satu perkara yang tak puas hati dengan dia. Dia datang berjumpa Salman. Wahai Salman, khabarkan kepada aku apakah yang telah aku lakukan daripada perkara yang pada pandanganmu tak betul, tak elok, tak cantik, aku akan betulkan, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Kita patut begitu, tuan-tuan. Ini kita kalau ditegur, dinasihati, kita kata orang bangkang kita. Kita labelkan orang yang menasihati kita tu tak suka dengan kita, benci dengan kita, menentang kita, membangkang kita. Lalu berlakulah kezaliman. Apa senyap masing-masing? Tak pun nak setuju ke macam mana? Tuan-tuan. Ini saya nak cerita saja dengan Umar. Tak ada kaitan dengan yang mati, ada kaitan dengan yang hidup saja. Tuan-tuan. Ni, tuan-tuan. Rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah mencintai orang yang sanggup menunjukkan kepada saya, kata Umar, di mana kekurangan saya, di mana keaiban diri saya, kata Umar radhiyallahu. Ini sikap ni tuan-tuan kita kena tiru. Kalau Nabi kata apa? Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Lepas aku mati, kata Rasulullah, berpeganglah dengan sunnah khulafa'u ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali selepas aku. Kerana mereka itu rasyidin al-mahdiyin, mendapat petunjuk kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang kita sayang orang yang menasihati kita. Kita ni tuan-tuan, kita lupa bahawa orang yang selalu menasihati kita tu sebenarnya sangat mencintai kita, yang nakkan kebaikan kepada kita. Orang yang selalu tuan-tuan kita buat apa pun walaupun salah, dia kata ya, tuan-tuan, ini orang ni memang nak menjahanamkan kita. Faham? Nak merosakkan kita. Ada satu hikayat, tuan-tuan, cerita ni saya tak tahulah bohong ke, sungguh ke, wallahu a'lam, tapi ada faedahnya cerita ni. Kan? Walaupun tak ada hadis, tuan-tuan, yang menunjukkan cerita ni, tapi tiap-tiap perkara tu dia ada fadilah dengan khasiatnya. Macam tongkat Ali lah. Mana ada hadis suruh kita makan tongkat Ali? Kulu asa Ali, kata Nabi. Makanlah olehmu tongkat Ali. Tak ada. Kan? Tapi setelah dicoba, mujarab. Kan? Kalau tak semangat, minum yang direbus 3 kilo sehari itu, semangat terus. Tuan-tuan dan perempuan, dulu tongkat di depan, sekarang tongkat di belakang. Faham tuan-tuan? Itu namanya khasiat. Tak perlu dalil. Cerita ni, cerita seorang raja, dia nak test menteri-menteri dia ni. Menteri mana yang jujur? Dia pun tuan-tuan, dia buang dia punya air kencing dia dengan tahi dia dalam satu bekas. Dia panggil semua menteri. Dia kata, hari ni beta nak minta pandangan jemaah menteri sekalian. Beta tak pernah jumpa lagi minyak wangi yang seharum minyak wangi yang ada dalam bekas di tangan beta ni. Memang paling harum di dunia. Kan? Sangat harum. Inilah kali pertama seumur hidup beta berjumpa minyak wangi yang macam ni. Macam mana pandangan menteri-menteri sekalian? Dia pun bulur bekas tu. Semua menteri cium. Menteri yang pertama cium. Memang betul tuanku. Yang tuanku cakap memang betul. Yang kedua, tuanku memang ikhlas. Kan? Menteri yang ketiga, tuanku sangat jujur. Patut bersama, tak pernah jumpa minyak wangi yang sebegini wangi. Alhamdulillah. Saya tak tahu. Sampailah menteri yang terakhir. Kan? Terakhir. Minta maaflah tuanku, saya ni pandangan saya tak sama dengan pandangan yang lain-lain. Kerana bagi saya, inilah minyak wangi yang paling busuk yang pernah saya jumpa. Baunya sebiji macam air kencing dengan tai. Kan? Menteri-menteri lain semua tercengang-cengang. Kan? Tercenganglah puak pembohong dengan puak kebenaran. Memang cengang. Tuan-tuan saya, tak pernah, tak, walaupun sebangsa, seagama, sejiwa, seapa lagi. Sebut asli. Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau yang benar dengan yang batil, yang hak dengan yang batil, tidak akan bersama sampai bila dulu. Tuan-tuan. Kan? Yang mendukung kebenaran itu pasti akan berkata benar. Walaupun siap untuk menerima apa jua risiko. Tuan-tuan dan puan. Akhirnya kata raja, hari ini
Sesungguhnya beta mengetahui siapa di kalangan kamu yang benar-benar jujur, siapa yang sebenarnya pengampu dalam istana beta. Kan? Ialah dia sendiri, kencing dia, taik dia, wangi juga kencing pun. Tuan-tuan sekalian, inilah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu untuk mencari penasihat yang jujur lagi amanah adalah perkara yang sulit di akhir zaman. Maka penasihat yang pasti jujur dan pasti amanah dan pasti benar dalam menasihati kita, tidak ada yang lain melainkan Allah dan Rasul. Melazimi majlis ilmu itu satu kewajipan dan kefarduan. Kerana apa? Kerana saat hadir majlis ilmu dihuraikan Al-Quran, dihuraikan hadis, maka asdaqul hadis, sebenar-benar percakapan, sebaik-baik nasihat, seikhlas-ikhlas pandangan, itu adalah daripada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita punya sahabat yang menasihati kita menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis baginda Nabi SAW, kita kena terima. Kita kena terima. Kerana apa? Kerana itulah sebaik-baik penasihat kepada kita. Ingat hadis kita pada hari ini. Man aradallahu bi'abdin khaira bassarahu bi'uyubi nafsihi. Barang siapa yang Allah Ta'ala berkehendakkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah Ta'ala jadikan dia orang yang senantiasa dapat melihat kepada keaiban dirinya. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya diminta untuk melancarkan kutipan sumbangan derma infak untuk Ma'had Tahfidz Ad-Diniyah Selayang. Ya, Selayang. Jadi di luar, di belakang dihamparkan sejadah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, marilah sama-sama kita berikan sumbangan yang seikhlasnya kepada Ma'had Tahfidz Ad-Diniyah Selayang ini. Mudah-mudahan sedikit sumbangan kita mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nak minta perhatian kawan kita. Waktu kita keluarkan duit, biar dia perhati, kita keluarkan 100. Bukan. Kita nakkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada dalam poket tu kita bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, RM10, RM50. Jangan silap bagi. Kita bagi 500 bagi. Dah selesai semua, pergi bisik pelan-pelan. Bak balik 499. Tuan-tuan. Jadi infaklah tuan-tuan. Pertama, orang yang selalu sedekah ni panjang umur, Allah gantikan dengan kesihatan. Yang kedua, orang yang selalu bersedekah ni tuan-tuan, harta dia akan ditambah oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fallahu yukhlifu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga yang kita nak derma ni kepada Ma'had Tahfidzul Quran. Belajar yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bila kita prihatin pada agama, Allah prihatin kepada keperluan dan hajat-hajat kita. Jangan lalu gitu ya. Buat tak beli. Kan? Gaji RM5,000, nak bagi RM10 takut miskin. Ni waktu saya bercakap ni tuan-tuan, syaitan dah siap dah berbisik. Jangan dengar ustaz bodoh lagi, haram jangan. Duk kira nak kutip derma saja. Tak ada cerita lain, jangan bagi. Kalau orang bagi, orang akan miskin. Kalau orang bagi, berkurang duit hang. Kan? Sedangkan Nabi kata tidak akan berkurangan harta daripada sedekah. Nabi kata harta yang disedekah tak berkurangan. Setan kata kalau bagi berkurangan. Kita ikut yang setan. Ikut setan, tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lalu nanti, jangan tuan-tuan berhenti, malaikat keluarkan duit. Kan? Jangan lalu gitu aja. Mudah kita berdoa kepada Allah. Yang memberikan sumbangan dipanjangkan umur. Aminlah tuan-tuan. Diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kejayaan duniawi dan ukhrawi, diberikan anak-anak yang saleh, diberikan isteri-istri yang salehah, diberikan suami, tak boleh suami-suami, yang saleh. Boleh tuan-tuan? Amin ya rabbal alamin. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.